Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat ini dapat sekali lagi kita bersama dalam siri kuliah duha pada pagi Jumaat. Yang diadakan pada hari ini agak lewat daripada biasa, disebabkan oleh keterbatasan masa dan juga pergerakan. Dan saya sekarang pun sedang berkuliah online daripada kenderaan, dan insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada untuk kuliah duha kita ini, insya-Allah. Dan sebelum itu suka saya maklumkan juga pada pagi ini bahawa semalam pada jam 11.30 malam telah pergi ke rahmatullah seorang tokoh ulama yang terlibat sepenuh masa sebelum ini dengan Dewan Ulama PAS Pusat, iaitu almarhum Allah yarham Al-Fadil Ustaz Dr. Abu Bakar Abdullah. Beliau merupakan salah seorang pimpinan di peringkat Dewan Ulama PAS Pusat sebelum ini, pernah menjawat jawatan di peringkat naib presiden, naik ketua Dewan Ulama PAS Pusat, dan juga pernah menjadi adun di Tepuh dan juga Esko Kerajaan Negeri Terengganu pada tahun 1999. Dan beliau antara pengasas bersama almarhum Allah yarham Ustaz Abu Bakar Cik mengasaskan institut yang terkenal di Terengganu, pendidikan terkenal Terengganu, iaitu Institut Berakan, sebelum dikembangkan lagi menjadi MTT, Mahat Tahfiz dan Tarbiyah di Tok Jerit. Moga pemergian beliau dipenuhi dengan rahmat dan keberkatan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mana kita berdoa untuk beliau, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akmiz al-wasi' man khalahu wa ghsil bil ma'i wal barad. Manakil khataya kama qasabul abyad min danas wa abdilhu daran khairan min dahri wa ahlan khairan min ahli wa a'izhu min azabil qabr wa fitnati bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 46. Surah Al-An'am ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Qul ara'aytakum in ataakum azabullahi baghtah. In ataakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kazzabu bi ayat Qul la aqul lakum indi khaza'inu Allahi wa la a'lamu al-basir afala tatafakkarun wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika Allah Ta'ala melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu, dan ia pula memeteraikan atas hati kamu, siapakah Tuhan selain daripada Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu? Lihatlah bagaimana kami ulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran kami. Dalam pada itu mereka tetap jadi paling ingkar. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimanakah fikiran kamu jika datang kepada kamu azab Allah dengan tiba-tiba atau dengan terang-terang,
siapakah yang akan binasa selain daripada kaum yang zalim. Dan tidaklah kami utuskan Rasul-Rasul itu melainkan sebagai bawa berita gembira dan bawa amaran. Kemudian amal saleh, maka tidak ada kebimbangan. Dan Allah dan beri amaran bahawa mereka, sedangkan juga pemberi syafaat yang lain daripada Surah Al-An'am ayat 46 hingga ayat 51. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Sebagai secara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan orang-orang yang kufur. Allah Ta'ala mengajar Nabi untuk mengajak mereka mengimbas kembali kebinasaan yang berlaku pada umat dahulu kala, yang puncanya adalah pendahalakan mereka sendiri. Dan sewajarnya, di saat datang azab Allah Ta'ala pada mereka ini, mereka dengan penuh rendah diri, tunduk dan patuh, serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termalangnya apa yang berlaku ialah disebabkan dua perkara. Pertama, qasat qulubuhum, keras hati mereka, dan kedua kerana disebabkan oleh syaitan yang menghiasi kebatilan dengan perkara yang dilihat elok, maka orang-orang yang kufur kepada Allah ini tidak tunduk dan juga tidak tadarruk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah peringatkan juga bahawa kebinasaan Allah tak datang secara tiba-tiba. Jika Allah hulurkan pada mereka kemewahan dunia, Allah tarik tiba-tiba sebagai satu azab, dan bila Allah Ta'ala hancurkan mereka, Allah Ta'ala hancurkan kesemua sekali tanpa meninggalkan zuriat atau berbaki lagi baka-baka mereka. Itu ayat yang kita baca sebelum ini, dan ayat 41 hingga 45 surah Al-An'am. Dan ayat seterusnya 46 hingga 51, Allah telah mengajar Nabi kita satu lagi cara berhujah dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara mengajak mereka melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa panca indera, iaitu mata, telinga dan juga akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah Taala mengajar Nabi SAW untuk menegaskan bahawa tugasan para Nabi sepanjang zaman, para Rasul sepanjang zaman ialah reformasi kebaikan. Mengajak manusia untuk memperelokkan kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat, dan bukannya menawarkan kebendaan dan kemewahan. Walaupun kebendaan dan kemewahan itu akan sebahagian nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang yang beriman. Maka itu cara Allah mengajar Nabi kita berhujah dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kita lihat, wahai saudara, panca indera mata dan telinga seterusnya hati yang terang adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala.
untuk manusia mendapat pengetahuan yang membolehkan manusia berfikir dan bertindak menurut hidayah Allah Ta'ala. Sekiranya nikmat itu ditarik oleh Allah, tiada yang akan dapat memulangkannya. Demikianlah difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam ayat 46 surah Al-An'am, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayat summa hum yasdifun. Kata Allah Ta'ala, Qul, sebut wahai Muhammad, ara'aytum, apa pandangan kamu semua orang yang kufur kepada Allah Ta'ala? In akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika Allah Ta'ala menarik dari kamu dua nikmat besar yang bersifat panca indera. Pertamanya, Allah Ta'ala menarik pendengaran kamu. Yang kedua, Allah Ta'ala menarik absarakum, penglihatan mata kamu. Mata dan telinga ada dua nikmat panca indera yang menjadi sebab untuk manusia mendapat pengetahuan. Dengan sebab mata melihat ke hadapan, maka diketahuilah bahawa apa yang itu sekian perkara. Dengan sebab telinga yang mendengar percakapan manusia, maka tahulah apa dia pertuturan manusia. Tetapi mata yang mendatangkan maklumat, telinga yang juga mendatangkan maklumat, yang kedua-duanya merupakan punca ataupun alat untuk mendapatkan pengetahuan, tidak cukup sekiranya tidak diproses satu perkara lagi yang namanya hati. Kata Allah, wa khatama ala qulubikum. Selain Allah Ta'ala menarik pendengaran kamu dan penglihatan kamu, Allah Ta'ala cak pula menterikan di atas hati-hati kamu. Dengan makna Allah Ta'ala menarik nikmat panca indera untuk mendapat pengetahuan, Allah tarik pula nikmat untuk memproses pengetahuan, untuk akhirnya manusia boleh bertindak, manusia boleh melakukan sesuatu menurut perintah Allah Ta'ala. Kalau ini nikmat ditarik oleh Allah, apa akan jadi? Kata Allah Ta'ala, man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa lagi ilah? Siapa lagi Tuhan yang disembah oleh manusia yang boleh mendatangkan kembali nikmat tersebut? Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, nikmat mata dan telinga, nikmat yang besar diberi oleh Allah Ta'ala. Orang yang buta matanya, dia tidak mampu mendapatkan maklumat yang lengkap terhadap suatu perkara. Orang yang pekak telinganya, juga dia kehilangan nikmat yang boleh mendatangkan ilmu kepada. Sebab itu Allah Ta'ala bila bercerita tentang kelahiran anak, Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah jadikan manusia, selepas mana Allah jadikan jasad manusia, Allah datangkan pula as-sam'a, pendengaran, wal-absara, penglihatan, wal-af'idah, dan hati untuk proses apa yang didengar dan apa yang dilihat. Menariknya, kalau kita lihat ayat ini, Allah telah sebut terlebih dahulu cerita dengar berbanding cerita lihat. Kenapa? Kerana dia maklumat manusia bermula dengan mendengar. Dan itu anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini dimulakan dengan satu ilmu diberikan pada anak ini, iaitu azan. Azan kepada anak yang baru dilahirkan untuk memberi satu ilmu yang pertama kepada anak tersebut. Ilmunya ialah la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah azan. Menggambarkan Allah Ta'ala yang maha agung. Ilmu yang nak disampaikan kepada anak yang baru lahir, Allah maha agung. Nak kalimat Allah nak disampaikan terlebih dahulu. Allah yang sifatnya agung. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah. Aku beri kesaksian tidak ada ilah melainkan Allah. Ini ilmu yang awal menerusi pendengaran si anak. Ketika itu si anak belum lagi dapat menikmati pengetahuan menerusi mata. Baru dimulakan dengan telinga. Tak lama kemudian, barulah Allah fungsikan pula mata si anak kecil untuk mula memproses maklumat daripada apa yang dia lihat. Tetapi semuanya mula dengan telinga, kemudian mata. Dan akhirnya pula Allah berikan panca indera bersifat hati, akal fikiran yang boleh proses segala apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, untuk akhirnya dia sendiri membuat keputusan, bertindak apa yang patut dia bertindak. Itu nikmat. Maka sempurna nikmat Allah Ta'ala bagi, dia diberikan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati yang boleh memproses dengan baik. Tetapi
bila Allah Ta'ala menarik semua nikmat tadi. Mata dibutakan. Barangkali matanya melihat, tapi hanya melihat kosong. Telinga mendengar, barangkali telinganya mendengar dengan kosong. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, lahum absarun la yubsiruna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ada manusia Allah Ta'ala bagi mata, dia tidak mahu absar, tak mahu menjadikan dia absar, penglihatan yang cerah. Yubsiruna biha, dia nak melihat sesuatu dengan mata dia, tak digunakan mata untuk melihat sesuatu dengan cerah. Walahum a'yunun, ada telinga kata Allah, la yasma'una biha, tidak mahu mendengar dengan telinga tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sifat manusia, tidak memanfaatkan mata yang diberikan oleh Allah dan tidak memanfaatkan telinga yang diberikan oleh Allah, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka lah umpama binatang ternakan. Itu dia taraf manusia bila mereka tidak menggunakan nikmat mata, nikmat telinga yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, dikala Allah telah menarik nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat memproses apa yang dia tahu dengan sebab mata dan telinga, nikmat memproses dengan cara yang baik, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, maka dikala itu terputuslah segala sumber hidayah Allah Ta'ala. Maka siapakah lagi Tuhan yang boleh mendatangkan perkara itu lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur kaifa nusarriful ayat. Kata Allah, lihatlah bagaimana kami telah palingkan semua ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan ini. Summahum yusrifun. Kemudian mereka tetap tidak beriman, tetap ingkar dengan perintah Allah Ta'ala. Inilah manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah juga, wahai saudara, apabila datang azab Allah secara tiba-tiba, puncanya ialah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Demikianlah difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, ayat seterusnya yang 47. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baghtah aw jahrah hal yuhlaku illa al-qawmu zalimun. Katakanlah wahai Muhammad, apa kata kamu semua? Sekiranya datang kepada kamu azab seksa Allah Ta'ala baghtatan, secara tiba-tiba, au jahratan, dilihat secara terang-terangan datang azab Allah Ta'ala, hal yuhlaku illa al-qawmu zalimun, tidakkah yang dimenasakan kepada itu melainkan kaum yang zalim? Allah Ta'ala mendatangkan azab didatangkan puncanya kerana manusia zalim. Zalim, satu kalimah yang berlawanan dengan adil. Syai' fi mahali, letak sesuatu pada tempat. Az-zulmu wadu'u syai' fi ghair mahali. Zalim, letak sesuatu bukan pada tempatnya. Allah tempatnya ialah disembah, diperagungkan, dipertuhankan, diberikan kepada itu Allah. Bila manusia mempertuhankan daripada Allah Ta'ala, berarti manusia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka manusia zalim. Orang yang membuat maksiat, dia seorang Muslim membuat maksiat, dia zalim. Kenapa? Dia letakkan benda bukan pada tempat. Dia zalim. Maka orang yang zalim kepada diri dia sendiri, atau zalim kepada Allah Ta'ala, atau zalim pada makhluk-makhluk di dunia, kezaliman itu punca Allah Ta'ala buat datang azab. Dan azab itu datang ima secara tiba-tiba atau azab datang secara terang-terangan dilihat oleh manusia. Tetapi yang penting ayat menggambarkan kepada kita, Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada manusia disebabkan kezaliman. Mungkin ada persoalan, kenapa pula ada orang-orang yang salah juga berhadapan dengan azab yang dikenakan oleh Allah Ta'ala? Jawapannya ialah seperti kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kisah yaghzu jaisyunil Ka'bah, satu pasukan tentera menyerang Ka'bah. Fa iza kanu bi baida yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Dikala mana mereka sampai ke satu kawasan lapang, kawasan padang pasir, yuksafu bi awalihim wa akhirihim, lalu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bumi daripada awal mereka hingga ke hujung mereka, dengan maksud Allah hancurkan semua sekali.
Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yuqsad bi awwali muakhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal mereka hingga akhir mereka, ke hujung kampung, wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, sedangkan di kalangan mereka itu ada orang-orang awam dan orang-orang yang tidak bersama dengan tentera-tentera tersebut. Cerita Nabi SAW menggambarkan kepada kita, disebabkan kedurjanaan satu pasukan tentera yang ingin menyerang Kaabah, berniat menyerang Kaabah, disertai dengan pelaku itu dosa. Walaupun belum lagi Kaabah dihancurkan, kerana bergerak telah berlaku. Kalau hanya sekadar niat untuk menghancurkan Kaabah, belum bergerak ke arah itu, maka niat itu belum diberikan hukuman dosa oleh Allah Ta'ala. Tetapi, bila satu niat diikuti dengan perlakuan, maka perlakuan telah berlaku, telah bermula. Maka bila perlakuan untuk menyerang Kaabah telah bermula, mereka bergerak untuk menyerang Kaabah, itu satu maksiat yang sangat besar. Maka dosa maksiat yang besar itu, ingin menyerang Kaabah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Ta'ala sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi Bakkata mubaraka, sesungguhnya rumah yang awal dibina di atas muka bumi Allah Ta'ala untuk manusia menyembah Tuhan, ialah yang ada di Makkah, iaitu Kaabah. Dosa dan maksiat dan kezaliman menyerang Kaabah, maka Allah hancurkan mereka. Kebinasaan mereka di tengah jalan, sebelum sampai ke Kaabah. Bila mana datang kebinasaan Allah Ta'ala, yang binasa bukan hanya tentera tersebut, bahkan semua orang yang berada di kampung tempat persinggahan tentera tersebut. Maka ini yang disuruh oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, bagaimana, kenapa dihancurkan semua sekali, termasuk tentera yang berhasrat menyerang Kaabah, juga orang-orang awam di situ, juga orang kampung di situ, yang bukan bersama dengan golongan tentera yang niat berperang menyerang Kaabah, kenapa dihancurkan semua sekali? Lalu kata Nabi SAW, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi SAW, ia dihancurkan, ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal mereka hingga ke hujung mereka, kemudian dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semula di hari akhirat berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini menunjukkan pentingnya niat. Sesiapa yang berniat tidak bersama dengan tentera yang ingin menzalimi Kaabah, maka dia selamat di hari akhirat Allah Ta'ala. Barang siapa yang cenderung hati, yang niatnya ingin bersama, yang redha terhadap kemaksiatan yang dibuat oleh tentera-tentera yang ingin menyerang Kaabah itu, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang berniat jahat, serong terhadap Kaabah, seperti mana kata Nabi SAW, an-nasu ma'aman ahabba, manusia bersama dengan orang yang dia suka. Maka demikianlah kaedahnya Allah Ta'ala hancurkan bumi disebabkan kezaliman manusia. Dan yang akan terpaling sama adalah orang-orang yang saleh, yang mungkin berada di tempat di mana adanya orang-orang yang zalim kepada Allah Ta'ala, tinggal lagi di hari akhirat Allah, mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang tidak redha dengan kemaksiatan, adapun yang redha dengan kezaliman yang berlaku di muka bumi tempat dia tinggal, dia juga akan terpaling sama, digabungkan dan digolongkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara, tugasan para rasul sepanjang zaman ialah memberi khabar gembira tentang syurga serta nikmat Allah kepada yang taat, dan memberi amaran azab neraka serta balasan kepada yang derhaka kepada Tuhan. Golongan manusia yang beriman dan melakukan perkara kebaikan di dunia akan merasai dua nikmat di dunia. Itu pertamanya, aman tenteram jiwa, tiada kebimbangan terhadap masa depan, dan keduanya tidak berduka cita atas apa yang telah berlaku. Demikianlah difahami daripada firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidaklah kami utuskan para rasul itu melainkan sebagai orang yang memberikan kabar gembira dan juga sebagai orang yang memberikan amaran-amaran neraka. Dalam banyak ayat
Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tugasan para rasul. Antaranya Allah Ta'ala menyebut, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sememangnya kami utuskan, kami bangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah, nak mengajak manusia, jom, datanglah, marilah kamu menjadi hamba kepada Allah. Satu. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Berarti dua intipati tugasan dan seruan para Nabi sepanjang zaman. Pertama, ajak taat kepada Allah. Kedua, ajak tinggalkan apa-apa yang berlawanan dengan Allah Ta'ala. Yang pertama itu namanya tabsyir, bagi busyra, bagi berita gembira. Kamu menyembah Allah Ta'ala, kamu jadi hamba kepada Allah Ta'ala untuk kamu syurga Allah. Yang kedua pula, amaran. Jika kamu ikut mereka yang taghut, maka kamu tempatnya neraka Allah Ta'ala. Konsep inzar wa tabsyir, konsep yang selalu dirangkaikan bersama, yang disekalikan oleh Allah Ta'ala. Antara tabsyir atau busyra dengan inzar. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang busyra, berita gembira untuk manusia ke syurga Allah Ta'ala, Allah akan peringatkan dengan neraka sebagai inzar, amaran pada manusia. Maka tugasan manusia bila berdakwah juga dua perkara. Satu, mengajak manusia pada kebaikan. Jom kita mengerjakan solat. Jom kita mengerjakan solat berjemaah. Itu busyra, berita gembira. Ajak manusia ke arah kebaikan untuk memperoleh syurga. Dan masa yang sama, tak cukup dengan hanya mengajak manusia ke syurga Allah. Mengajak manusia untuk solat, untuk berjamaah. Juga mesti diperingatkan perkara dosa yang masih ditinggalkan. Dosa-dosa yang berlaku dalam masyarakat mesti diperingatkan. Maka seorang pendakwah tidak hanya boleh melaksanakan satu tugasan saja. Mesti dua tugasan. Memberi berita gembira untuk ke syurga, melorongkan perkara kebaikan. Yang kedua, bagi amaran, bagi peringatan pada manusia terhadap dosa dan juga azab Allah Ta'ala bagi mereka yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini konsep tabsyir dan juga inzar yang disebut oleh Allah Ta'ala. Karena itulah kata Allah, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa munzirin. Tidaklah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sifat mereka pada ketika itu ialah mubasyirin, beri khabar gembira mendapat syurga Allah Ta'ala, wa munzirin, beri amaran untuk berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman amana wa aslaha, maka barang siapa yang beriman dengan apa yang dibuat datang oleh para rasul, wa aslaha, dan memperelokkan keadaan. Dia dua perkara disebut oleh Allah Ta'ala. Pertama, amana biqulubi, beriman dengan hati dia. Kemudian, wa aslaha, dan memperelokkan dengan perbuatan dia. Iman yang sempurna bergabung dua perkara. Bergabung dengan i'tiqad di hati, dengan pelakuan dengan tangan. Ataupun seperti disebut oleh para alim ulama, al-iman at-tasdiq bil lisan wal al-iqrar bil qalbi wat tasdiq bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu kata para alim ulama ialah at-tasdiq bil jinan, membenarkan di hati, itu iman. Wat tasdiq bil lisan, kemudian wal iqrar bil lisan, kemudian kita ikrar, berakar dengan lidah kita, wal amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota-anggota. Itu adalah iman kepada Allah Ta'ala. Adapun iman semata-mata hanya dengan at-tasdiq bil jinan, meyakinkan di hati, itu belum cukup. Itu kata ulama, kalau kita temui dalam Al-Quran, ayat Quran menyebut perkataan iman semata-mata, maka iman itu bermaksud tiga perkara. At-tasdiq bil jinan, wal iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan tindakan. Tetapi kalau sekiranya perkataan itu dalam Al-Quran didatangkan perkataan iman dan amal soleh, allazina amanu wa amilus salihat sebagai contoh ayat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka iman di kali itu bermaksud at-tasdiq bil jinan, dan amal soleh merujuk kepada al-iqrar bil lisan, dan juga wal amal bil jawarih atau wal amal bil arkan. Lalu kata Allah, faman amana, siapa yang beriman, wa aslaha, dan buat yang elok.
Salih, baik. Muslih, orang yang memperelokkan sesuatu, memperbaikkan sesuatu. Tak cukup menjadi orang yang salih untuk diri dia, mesti menjadi orang yang muslih, memperelokkan yang lain. Kalau saluha, baik. Aslah, memperbaikkan, memperelokkan, mempercomelkan, mempercantikkan, memperindahkan atau membaiki. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah bukan hanya seorang yang salih untuk diri dia, tapi juga muslih untuk yang lain. Atau dengan bahasa mudah ini, reformasi ke arah kebaikan. Maka barang saya yang beriman dan membuat reformasi ke arah kebaikan, memperelokkan kerosakan umat, membetulkan kesilapan masyarakat, memperelokkan sesuatu yang buruk, maka dijanjikan oleh Allah Ta'ala, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada sebarang kebimbangan atas diri mereka dan mereka sama sekali tidak akan sentiasa berduka cita. Al-khawf, bimbang. Al-hazan, sedih. Al-khawf, bimbang, kata para alim ulama, al-khawfu lima yastakbiruna zaman. Bimbang terhadap perkara yang mendatang. Wal-hazan, sedih. Al-hazan lima fat. Sedih terhadap apa yang telah berlalu. Manusia dalam kehidupan dia berhadapan dua keadaan. Pertama, apa yang telah berlalu. Yang kedua, apa yang mendatang. Manusia selalu bimbang terhadap apa yang mendatang. Rezeki pada esok hari. Rezekinya macam mana? Matinya bila? Sakitkah dia ketika mati? Ataupun bagaimana keadaan dia? Kerana manusia tidak diberikan ilmu kehadapan, maka manusia sentiasa bimbang terhadap masa depan dia. Itu manusia biasa. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sentiasa meyakini qada dan qadar Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala meyakini bahawa di sebalik apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala pasti ada kebaikan. Maka orang-orang yang beriman tidak pernah rasa bimbang terhadap apa yang mendatang. Meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah daripada kebaikan. Sebab itu kata Nabi SAW, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Kata Nabi SAW, tak ada jangkitan penyakit, tak ada siaran burung, tapi yang mengagumkan aku, at-tafa'ul, al-fa'lu. Apa dia al-fa'lu? Kata Nabi SAW, al-qaul hasan, kata-kata yang elok, optimistik. Kata-kata yang meyakini kebaikan yang bakal disediakan oleh Allah Ta'ala. Optimistik terhadap masa depan. Meyakini masa depan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Kerana itu kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia, semuanya baik. In asabahu sarra'u syakar fakana khairallah. Jika dia diberikan kebaikan, nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan untuk diri dia. Wa in asabathu darra, jika ditimpa dengan musibah, sabar, dia sabar, fakana khairallah, itu kebaikan untuk diri dia. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Yang seumpama itu tidak berlaku melainkan hanya pada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti orang yang beriman kepada Allah kerana keyakinannya terhadap masa depan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, paling-paling tidak di hari akhir Allah, syurga yang menanti, maka dia hidup tidak seperti mana orang biasa yang sentiasa bimbang pada masa depan dia. Dia tak bimbang rezeki yang nak disediakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia meyakini bahawa sebaik manusia dimasukkan roh ke dalam jasad ketika dalam perut ibu, di kali itu Allah Ta'ala mengarahkan para malaikat berkata birizkihi wa ajalihi, mencatatkan rezeki dia, mencatatkan ajal dan mencatatkan syaqi wa sa'id, dia dicelaka atau dia bahagia, semuanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah tidak pernah rasa bimbang terhadap apa yang mendatang. Walahum yahzanun, mereka tidak hazan, tidak sedih. Apa dia sedih? Sedih lima fat, bagi apa yang berlalu. Saya sebutkan tadi bahawa manusia dalam kehidupan dia berhadapan dua keadaan. Suatu masa depan yang tidak pasti. Yang kedua, masa lepas yang selalu manusia akan kenang. Yang telah berlalu, usah dikenang, kata orang Melayu. Yang telah berlalu, dia terus pergi. Mafat-tafat, kata orang Arab. Apa yang dah pergi, pergi. Tetapi, bagi orang yang beriman kepada Allah, apa yang telah berlalu, pengajaran untuk dia.
Dia tidak akan menyesali. Dan dia tidak akan bersedih pada apa yang telah berlalu. Kehilangan harta, kehilangan nyawa, berlaku aksiden yang tak disangka-sangka, berlaku hingga menjadi rugi, berlaku kesilapan pada pengurusan diri, hingga akhirnya berlaku kesakitan. Dia tidak menyesali pada apa yang telah berlalu. La yahzanun, tidak akan berduka cita. Kenapa? Sebab yang sama itu dia yakin qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Taala pada mereka yang beriman dan mereka yang aslah. Allah berikan dua nikmat. Satu, tidak bimbang pada perkara yang mendatang. Yang kedua, tidak bersedih pada apa yang telah berlalu. Ketahuilah wahai saudara, azab siksa dikenakan oleh Allah adalah disebabkan kefasikan dan pendurhakaan manusia. Demikian difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 49. Wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, mereka pasti disentuh oleh azab disebabkan oleh sifat kefasikan mereka. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahawa sebab umum kepada azab sengsara yang berlaku adalah kefasikan. Kita baca ayat tentang dongka. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ama. Orang-orang yang tinggalkan agama Allah Ta'ala, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Barang siapa yang berpaling daripada ingatanku, kata Allah Ta'ala, baginya kehidupan yang sukar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kecelakaan hidup, kerasakan hidup, ketidaknikmatan hidup, puncanya kerana berpaling meninggalkan agama Allah. Seorang yang miskin belum tentu sengsara. Seorang yang miskin dan kufur dengan nikmat Allah, dia pasti sengsara. Seorang yang miskin belum tentu sengsara. Tetapi seorang yang miskin yang tidak yakin dengan janji Allah Ta'ala, dia pasti hidup sengsara kerana jiwanya penuh kesengsaraan. Seorang yang miskin, walaupun dia miskin, jiwanya kaya, Allah berikan ketenangan, dia tetap akan bahagia. Sifat qanaah, berpada dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, menjadikan dia sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itulah kenikmatan, itulah kebahagiaan. Ada pun orang-orang yang diberikan nikmat yang besar, diberikan kekayaan, tetapi tak cukup dengan nikmat yang diberikan, tak bersyukur nikmat yang diberikan, dia merasakan dia miskin. Ini yang kata Nabi SAW, al-ghina ghina nafs, sebenar-benar kaya, kaya jiwa. Wal faqr faqrul qalbi, sebenar-benar miskin, kemiskinan jiwa. Jiwa yang miskin itu adalah punca kesengsaraan. Kefasikan, punca kesengsaraan. Jiwa yang miskin, punca kesengsaraan. Ketahuilah wahai saudara, para Nabi tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada mereka yang mahu beriman. Demikianlah difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 50. Bahawasanya aku tidak menyatakan pada kamu di sisiku terdapatnya khazanah Allah Ta'ala, dan aku tidak mengetahui perkara ghaib, dan aku tidak menyatakan pada kamu aku adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita suatu perisytiharan yang dibuat oleh Nabi, bahawa mereka tidak mendatangkan kemewahan hidup untuk manusia. Yang mereka buat datang adalah peringatan terhadap dosa dan juga berita gembira mendapat pahala. Tidak menjanjikan kebenaran. Namun kebenaran itu pasti datang dengan izin Allah Ta'ala bagi mereka yang taat. Tetapi asas dakwah Nabi tidak menjanjikan kebenaran. Datang pada orang-orang Quraisy bertemu dengan Nabi SAW. Kata, wahai Muhammad, kami lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami sama sekali tidak akan beriman dengan kamu hingga kamu pancarkan untuk kami dari bumi ini air yang mengalir. Berarti orang-orang Quraisy menggantungkan syarat untuk beriman dengan Nabi SAW ialah
dibentangkan keperluan hidup dunia. Itu syarat untuk beriman dengan Nabi. Walaupun Allah Ta'ala maha kaya, boleh mendatangkan untuk Nabi air yang terpancar dari bumi, tetapi Nabi menegaskan, akulakum indi khazainullah. Aku tidak menyatakan kepada kamu di sisiku khazanah Allah Ta'ala, kekayaan, kemewahan. Aku tak menjanjikan itu. Tetapi yang janjikan Nabi ialah keyakinan bahawa orang yang beriman pasti hidup tenang di dunia dan tenang di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, pada sahabat Nabi SAW kata orang miskin. Walaupun tak nafikan sebahagian juga mereka ada orang-orang yang kaya disebabkan oleh perniagaan. Tetapi dikala mereka berhijrah ke mana Al-Munawwarah, disebabkan berlaku banyak peperangan, dan bila berlaku peperangan, berlakunya terdapatnya harta rampasan perang, dan Nabi SAW mengagihkan harta rampasan perang kepada mereka perang, maka ia menjadi punca kepada kekayaan pada sahabat Nabi SAW. Artinya Islam tidak menafikan kekayaan, tetapi Islam tidak mahu menjanjikan kekayaan bagi mereka yang mahu berjuang agar perjuangan mereka semata-mata untuk agama Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan benda. Walaupun tak dinafikan, ada kaedah ta'liful qulub, zakat diberikan pada mu'allafatul qulub, orang yang mahu dijinakkan hatinya untuk dekat dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi asasnya tidak dijanjikan benda, tak dijanjikan kemewahan dunia untuk beriman kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala alamul ghaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara ghaib. Sebenarnya ghaib yang telah berlaku, ghaib yang sedang berlaku, ghaib yang akan berlaku di luar pengetahuan Nabi, melainkan apa yang dimaklumkan oleh Allah Ta'ala. Perkara ghaib melibatkan sejarah umat, hanya diketahui Nabi apa yang Allah maklumkan yang disebut dalam Al-Quran dan dihurai sedikit oleh Nabi SAW. Adapun baki cerita terperinci yang tak disebut oleh Allah, yang tak disebut oleh Nabi SAW, kekal menjadi suatu sejarah yang dikaji oleh manusia, yang akan dibongkar oleh Allah hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berita kehadapan, tak ada manusia boleh mengetahui. Walaupun Al-Quran menggambarkan bagaimana jin, syaitan sentiasa mencuri dengar perbualan pada malaikat Allah Ta'ala untuk disampaikan pada manusia, agar manusia percaya kepada mereka untuk berbohong tentang masa depan. Hakikatnya tiada yang untuk masa depan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Nabi tidak mengetahui melainkan apa yang Allah maklum kepada Nabi SAW, yang dipanggil sebagai tanda-tanda mukjizat Nabi SAW, menceritakan perkara yang bahkan berlaku di akhir zaman. Wala aqul lakum inni malak. Kata Nabi, aku tidak nyatakan pada kamu, aku adalah malaikat. Malaikat, makhluk yang Allah Ta'ala cipta daripada cahaya. Sifat malaikat, dia tidak ada jantan, tidak ada betina. Sifat malaikat hanya taat, tidak pernah mendahaki Allah Ta'ala. Ya fa'aluna ma yu'marun, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh. Itu sebab malaikat. Nabi bukan malaikat. Nabi adalah manusia. Hidupnya macam manusia, makan dan minum macam manusia, berkahwin macam manusia, bernafsu dan berkeinginan macam manusia. Tetapi bezanya Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Kata Allah ayat seterusnya, in attabi'u illa ma yuha ilaih. Tidaklah aku ikut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Dengan maksud Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi, kepada Rasul, untuk diikut oleh Nabi. Mereka hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Allah menyatakan sifat Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad itu bercakap ikut kehendaknya, hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wahyu Allah datang dalam dua cara. Satu, menerusi kalam yang tetap yang namanya Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kebaikan yang diilhamkan pada baginda dilafazkan oleh Nabi dengan ungkapan kata atau ditunjukkan dengan perbuatan Nabi SAW yang kita panggil sebagai hadis Nabi SAW. Kedua-duanya adalah wahyu Allah Ta'ala. Ima Al-Quran adalah wahyu Allah, ima ungkapan Nabi yang dipanggil hadis juga adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW
Saya sebutkan ayat tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara, bahawa orang yang buta mata hati tidak akan sama dengan orang yang cerah mata hati. Demikian dipahami dari firman Allah Ta'ala. Dan ayat seterusnya, Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tarun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Tidakkah kamu fikir? Orang yang buta mata hatinya berjalan dalam kehidupan di dunia dalam keadaan gelap, tergaba-gaba, akan melakukan kesalahan, kesilapan, melanggar perintah Allah, melakukan kerosakan bumi di langit dan juga di bumi. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di lautan, di daratan disebabkan perlakuan manusia. Ini orang yang buta. Adapun orang yang al-basir, orang yang Allah beri pencerahan, cerah mata hatinya, melihat dan melaksanakan dengan perlakuan. Ini al-basir. Adakah sama orang yang hidup dengan nur basirah daripada Allah Ta'ala, diberikan petunjuk? Adakah sama kehidupan dengan orang yang buta, tak diberikan petunjuk? Tidak mungkin sama. Tapi sayangnya manusia tidak berfikir dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara, amaran para nabi itu mudah dimengertikan oleh orang yang ada rasa takut di hatinya. Demikianlah difahami daripada firman-Nya. Dan ayat seterusnya, surah Al-An'am ayat 1, ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah amaran dengannya, dengan wahyu itu, kepada orang-orang yang takut untuk dihimpunkan di hadapan Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka pada ketika itu lain daripada Allah sebagai penaung, dan tidak ada seorang yang boleh memberikan syafaat. Mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amaran Allah Ta'ala pada manusia, nabi-nabi hanya akan dibimbangi dan ditakuti oleh orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tugas para nabi memberi amaran, mengisi wahyu Allah Ta'ala bagi, sama ada Al-Quran ataupun ungkapan Nabi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terpikat, yang akan menurut, yang akan patuh apa yang dari amaran oleh Nabi itu hanyalah orang-orang yang di hatinya rasa bimbang. Bimbang dihimpun di pada masya Allah Ta'ala. Kalimah yuhsyar, dari situ datang kata masyar, yahsyar merujuk kepada manusia yang akan dihalau untuk berhimpun di satu tempat. Di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di kala mana manusia dibangkitkan daripada alam kubur masing-masing, semua akan dihalau oleh Allah untuk akhirnya berkumpul di satu kawasan. Itu yang dipanggil mahsyar. Di kala itu manusia telanjang. Di kala itu manusia tak menghiraukan orang lain, hanya fikir dirinya saja. Maka orang yang takut pada hari mahsyar, hari manusia dihalau untuk berhimpun, di kala manusia akan berseorangan walaupun di kala ramai. Di kala manusia ketika itu telanjang dan tak dihiraukan oleh manusia, orang yang takut pada suasana itu, ingat orang yang mampu mendengar segala amaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi dan juga para Rasul. Pada hal itu Allah menyebut, laisa lahum min duni wali, tak ada yang boleh memberi naungan pada ketika itu, melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan beri naungan pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Di mana? Di padang mahsyar. Antara siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung pada masjid Allah Ta'ala. Itu sebagai contoh mereka yang diberikan naungan pada hari yang tidak naungan, mereka naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar. Wala syafi', tak ada yang boleh bagi syafaat. Di dunia kita ada kabel, mahu satu pekerjaan, mungkin jemput orang yang besar, mohon syafaat, recommendation. Itu di dunia. Di hari akhirat Allah tiada yang boleh bagi syafaat melainkan Allah Ta'ala.
melainkan yang Allah Ta'ala bagi izin untuk memberi syafaat seperti para nabi. La'allahum yattaqun, harapannya orang-orang yang mendapat amaran ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah dahulu pada hari ini untuk kuliah duha. Saya tidak sempat untuk menyambungnya dengan tafsir dengan huraian Riyadhus Salihin kerana keadaan tidak mengizinkan, hanya berkuliah daripada kereta saja. Mudah-mudahan cukuplah untuk kita ambil ilmu sedikit pada hari ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.